Okay, auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan rahmat dan inayahnya. Okay, hari ini kita dapat lagi bersama dalam kelas kita. Okay. Pertama sekali Ustaz ucapkan tahniah kepada kamu kerana dapat menghadiri kelas kita kali ini. Dan saya mohon agar kamu beritahu kepada rakan-rakan yang lain sekiranya waktu mana-mana kelas, minta mereka join juga kelas, masuk juga kelas. Okey, libatkan diri dalam kelas PDPR. Okey, boleh kan? Okey, hari ini saya akan teruskan pembelajaran kita. Okey, minggu lepas semalam kita dah belajar berkaitan dengan tajuk apa semalam? Kamu ingat? Siapa dah tengok tajuk apa semalam? Semalam tajuk apa? Ingat tak semalam? Kelas saya bagi dalam link yang rakaman saya. Ingat tak tajuk apa semalam? Kamu tengok tak tengok? Okey, semalam ni adalah tajuk amanah tonggak kejayaan. Okey, seharap kamu tengok balik. Siapa tak ni kamu tengok balik. Okey ya. YouTube Ustaz rakaman tersebut. Ustaz tahu siapa yang tengok tak tengok dekat situ. Okey, jadi hari ini Ustaz akan teruskan bahagian ibadah juga. Okey. Pelajaran yang ke-20. Siapa yang ada buku teks kat sebelah tu, kamu boleh buka buku teks. Okey. Pelajaran ke-20 iaitu tajuknya istinja suatu tuntutan. Okey, saya tak sharing lagi ya. Sekejap sekejap. Dah nampak ke? Okey, apa yang saya show ni dah nampak ke belum? Belum Ustaz, belum. Tak nampak lagi Okey, sekejap. Kalau dah nampak bagi tahu. Dah Ustaz, dah nampak dah. Dah nampak dah? Okey. Soal start clear Clear. Okey. Okey, bismillah. Okey, pelajaran ke-20. Okey, bab akidah iaitu istinja suatu tuntutan. Okey. Kita tengok. Okey, apakah yang dimaksud dengan istinja dan apakah hukum istinja? Istinja ni adalah bermaksud selamat daripada penyakit. Dari segi bahasanya adalah selamat daripada penyakit. Okey, dari segi istilah yang kita kena faham betul-betul adalah perbuatan menghilangkan najis yang keluar dari kubur atau dubur. Senang cerita istilah istinja ni, senang kita nak bersihkan najis yang keluar daripada yang ada pada kita. Ataupun senang cerita nak cuci najis itu je. Senang nak faham. Hukumnya adalah wajib. Kalau wajib ni memang kita kena buat. Sesiapa yang tidak beristinja dengan sengaja hukumnya berdosa. Kalau kamu nampak satu kekotoran najis ada pada diri kamu, kamu biar dengan sengaja, maka hukum berdosa ke atas kamu. Kenapa? Kerana dia dianggap berada dalam kekotoran, malah ibadat yang dilakukan seperti solat dan tawaf juga tidak sah. Sekiranya ada najis, sikit saja najis pada diri kamu, kalau kamu melakukan ibadah sembahyang, maka sembahyang kamu itu tidak sah. Dan juga tawaf. Tawaf ni waktu pergi haji lah ataupun buat umrah. Tidak sah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Tak keluar. Ayat sepatutnya ada ayat Quran kat sini. Kamu ada buku teks kat sebelah? Ada buku teks? Tak ada. Ada Ustaz, ada. Kalau kamu ada, kamu tengok muka surat 113. 113. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Yang bermaksud dan menyukai orang yang bersih. Allah itu menyukai orang yang bersih. Kunci ilmu. Kita tengok kunci ilmu. Penggunaan tisu basah.
Bila sebut istilah tisu basah ni apa kita nampak? Okey, tisu basah yang dijual. Bukan tisu yang basah kena air tu. Okey ya. Kita ambil tisu yang kita lap kat rumah tu, tisu yang kena air kita kata basah. Ya, memang itu tisu basah. Istilah tisu basah ini adalah tisu basah yang berada di kedai, yang kita beli kedai, yang selalunya dicuci untuk bayi kan. Okay. Penggunaan tisu basah untuk beristinja adalah tidak sah kecuali didahului dengan tisu yang kering. Maksudnya ni tisu basah ni yang baby wipe ada macam-macam kan tisu basah ni yang ada wangi. Sebelum kita nak guna tisu basah ni, kita perlu guna tisu yang kering. Lap dulu barulah kita bilas dengan tisu basah. Kita boleh faham kan? Okey, kita tengok alat-alat istinja. Okey, ini pun kamu pernah belajar juga sekolah rendah, betul kan? Ingat tak? Ada tak belajar kat sekolah rendah? Ada belajar tak ini kat sekolah rendah istinja, alat-alat istinja ni? Ada. Ada kan? Ada. Okey. Ini just kita seolah-olah macam kita ulang kaji saja sikit dan kita mendalami sikit saja. Kamu hanya di sekolah rendah mungkin kamu sekadar tahu saja, okey? Okey. Sepatutnya dekat sekolah ni kita kena praktikal ni, kena praktik dekat sekolah. Kamu saya akan bagi kamu contohnya macam kena raya, macam mana kamu nak buang. Okey. Siapa yang tak lulus istinja ni bermaksud dia pengotor. Kenapa saya kata pengotor? Okey, bermaksud kalau dia tak lulus maksud dia tak bersih. Istinja ni maksudnya kita cuci najis tu sehingga bersih. Itu maksudnya. Lepas tu istinja ni ujian ni mestilah lulus, wajib kita semua lulus insya-Allah. Saya yakin semua pelajar dekat sekolah ni semua insya-Allah pandai kan cuci najis kan. Okey kan? Terutama sekali kita tengok alat istinja yang pertama air mutlak. Okey, ini dah alat yang paling utama, air mutlak. Kalau ada kekotoran, paling tepat kita nak cuci menggunakan air mutlak. Apa itu air mutlak? Ada 7 jenis air mutlak, betul kan? Okey, nanti kita belajar. Kamu pun dah belajar dah air mutlak. Salah satunya air mutlak apa dia? Bagi contoh satu. Apa salah satu air mutlak? Siapa nak kita air mutlak? Air apa? Air sungai. Air sungai. Ya, betul. Air sungai, air hujan, air embun. Okey, selalunya kita akan guna air hujan lah. Okey, kalau air pipe. Air pipe tu air mutlak tak? Air pipe tu air mutlak ke tak? Boleh jawab? Air pipe tu adalah air mutlak juga. Sebab apa dia air mutlak? Dia hanya dalam pipe saja. Dia sebenarnya air daripada sumber air, mungkin daripada sungai ataupun daripada air hujan. Okey, ataupun kolam tasik. Okey, dia tetap air mutlak. Sebab itulah kita dekat surau ataupun kita dalam jamban, kalau kita beradas, kita cuci dengan menggunakan air pipe tersebut. Air pipe adalah air mutlak. Okey, dia tergolong, dia asalnya daripada air tasik ataupun air tu sungai. Okey ya. Okey, tengok yang pertama tadi air mutlak, yang kedua batu. Batu atau benda-benda kesat. Dia sebut batu. Okey. Bila sebut batu yang kesat okey. Batu yang licin tak boleh. Okey, tapi selalunya batu banyak kesat lah, tak ada sangat batu licin, betul tak? Okey, kebanyakan batu yang kesat. Paling licin pun batu sungai. Itu licin sikit. Tapi bila dia kering, okey, dia kesat juga. Okey, selalunya batu dia kesat. Okey, benda-benda kesat. Contohnya, okey, apa dia benda kesat? Okey, daun kering, tisu dan sebagainya. Okey, ini kamu tahu juga. Okey, apa lagi? Kertas. Okey, kertas. Okey, kulit kayu. Ini kulit kayu. Kain, daun kering. Ini semua benda kesat. Okey. Ingat 2 jenis tersebut. Air ataupun batu ataupun benda kesat. Itu saja yang boleh beristinja. Selain daripada tu tak boleh. Okey ya. Okey, maksudnya siapa yang cuci selain daripada berdua benda yang saya cakapkan tadi, okey, maka istinja dia tersebut tidak sah ataupun tidak bersih. Okey.
kita tengok bahan yang haram untuk digunakan untuk beristinja. Ini antara bahan yang memang tak boleh digunakan untuk beristinja. Tengok yang pertama, kertas atau bahan yang tertulis ayat Quran. Tadi kertas boleh. Kertas yang tak ada apa-apa boleh. Dia boleh jadi bahan istinja, alat istinja. Tetapi sekiranya kertas tersebut ada ayat Quran atau hadis atau nama-nama dan rasul, maka kertas tersebut tak boleh dijadikan sebagai alat beristinja. Okey, kedua, benda yang dihormati seperti makanan dan tulang. Okey. Makanan confirm lah. Kita jangan ambil makanan, tiba-tiba kamu ambil nasi yang lebih tu kamu buat beristinja. Tak boleh. Okey. Ataupun tulang. Kenapa tulang tak boleh beristinja? Sebab dia juga jadi makanan antara binatang. Okey. Makanan benda hidup yang lain. Jadi kerana kita menghormati benda tersebut, maka kita tidak boleh menggunakan untuk beristinja. Senang cerita makanan lah. Okey. Yang ketiga, benda yang berbahaya. Okey, apa dia yang bahaya? Contohnya kaca pecah. Kamu nak buat cuci, kamu berak nak cuci guna kaca. Jangan sekali. Sebab apa? Dia tajam. Dan buluh sama juga dia tajam. Benda yang tajam, bahaya, tak boleh. Okey. Keempat, benda najis atau benda yang terkena najis. Okey, najis tu sendiri, tak boleh nak gunakan istinja. Ataupun benda yang telah terkena najis. Okey, batu ke kayu ke tadi ke atau kertas ke, dia terkena najis, kita nak istinja gunakan kertas tersebut. Tak boleh, jangan sesekali. Okey. Seperti taik binatang yang kering, jangan. Okey. Tu pun tak boleh. Walaupun dia kesat, jangan. Kelima, benda yang bernilai seperti emas, perak dan sutra. Saya rasa orang kaya sangat pun tak buat macam ni. Kan? Tapi maksudnya memang tak boleh lah. Okey, kalau dari segi hukum dia tak boleh. Mana tahu kok tiba-tiba kamu kaya sangat, emas keliling saja, tak tahu buat menyapu je kan. Kamu nak guna emas tersebut buat istinja, berak-berak nak cuci guna emas. Dah kaya sangat, tak boleh. Benda emas pun tak boleh. Kaya macam mana pun, emas ke perak, sutra, dia tidak boleh buat alat beristinja. Okey. Okey, seterusnya kepentingan beristinja. Okey, kalau kita beristinja ni apa yang kita dapat? Okey, itu maksudnya kepentingan. Yang pertama, kita akan dapat pahala. Okey, siapa akan bagi pahala ni? Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, memberikan keselesaan pada diri. Serta langsung bila kita istinja, keadaan kita pun bersih. Bila keadaan kita bersih, kita pun akan rasa selesa. Okey. Ibadat sah dan dapat melaksanakan dengan baik dan sempurna. Secara tak langsung, kalau kita bersih, kita melakukan ibadat pun, kita sembahyang pun, okey, sah. Okey, maksudnya Allah terima. Keempat, dikasihi Allah dan Rasulnya. Sebab Allah suka orang-orang yang bersih. Okey, dan orang yang menjaga kebersihan. Okey. Seterusnya, terhindar daripada penyakit. Secara tak langsung lah, bila kita bersih, penyakit pun tak ada kat kita. Okey. Dan last sekali, badan kita akan menjadi sihat dan cergas. Okey. Itu antara kepentingan beristinja. Okey, kita tengok kunci ilmu. Cara beristinja dengan benda kesat. Okey, yang pertama mestilah alat mesti suci, bersih dan kering. Okey. Najis pada kubur atau dubur belum kering. Jangan kamu tunggu kering keras dulu. Dah berak-berak tiba taik tu keras. Baru kamu nak beristinja. Tu tak boleh. Okey, jangan macam tu. Okey. Najis tidak meleleh ke tempat lain seperti peha atau betis. Kalau maksudnya apa? Dia berak cirit ke berang. Dia berak penuh kena kat ni. Kalau banyak sangat tak boleh lah. Okey, kalau bukan tak boleh macam mana? Kamu kena cari bahan tu banyak lah. Tapi sebab tu dia kata tak boleh. Okey. Tiada najis lain yang melekat di tempat keluar najis. Okey. Jangan pula ada kena najis lain pula. Okey, tempat keluar najis tu. Okey, ni antaranya. Okey. Syarat kita nak beristinja. Okey. Apa syarat dia? Yang pertama sekali. Okey. Menggunakan batu dan air. Sepatutnya yang menjadi lebih afdal adalah air. Air yang pertama, kalau tidak ada air, barulah kita pergi batu. Okey, boleh faham kan? Okey, batu ataupun air. Okey, air lebih afdal. Kedua, bersihkan tempat keluar najis dengan 3 biji batu. Sekurang-kurangnya
3 biji batu. Bukan 3 tempat lah. Ni kalau batu kecil tu kita akan pakai 3 kali. Tapi kalau batu besar, mungkin 3 tempat. Tapi selalunya kita kalau boleh batu kalau banyak, kita menggunakan ambil satu sekali sebiji batu untuk sekali. Okey, batu yang kedua untuk kali yang kedua. Sebab dia paling kurang 3 kali. Okey, paling kurang. Yang saya kata paling kurang, bukan di 3 kali cukup. Paling kurang. Bila selagi najis tu ada, kita kena buat lagi sampai habis. Kalau 5 biji batu, 5 lah. Okey, kalau 10, 10 lah. Mana tahu kan? Okey, tapi paling kurang 3. Okey. Atau sebiji batu yang mempunyai 3 permukaan. Okey, ni kalau batu besar. Sebiji batu yang mempunyai 3 permukaan. Dia ada 3 permukaan. Kemudian basuh dengan air mutlak sehingga diyakini bersih. Okey, yang ketiga menggunakan air. Ini biasa. Seperti mana kamu sekarang, banyak yang menggunakan air. Okey, basuh tempat keluar najis dengan air mutlak sehingga diyakini bersih. Okey, menggunakan batu atau benda kesat. Okey, bersihkan tempat keluar najis dengan 3 biji batu atau sebiji batu yang mempunyai 3 permukaan atau benda-benda kesat sehingga diyakini bersih. Okey, ni selalunya kalau kat sekolah kita kena praktik ni sebenarnya ada dalam PAFA. Okey, kamu kena buat. Okey. Seterusnya adab qada hajat. Adab qada hajat ni apa dia? Bahasa cantiknya kita sebut qada hajat. Okey, bahasa eloknya. Kalau bahasa yang biasa, bahasa kampung kita cakap apa qada hajat ni? Bahasa biasa kita cakap, bahasa cakap iaitu senang cerita berak dapur kencing. Itu maksud qada hajat. Okey. Okey, ayat elok dia adalah adab qada hajat. Okey. Apa adab dia? Okey, tingkah laku dia. Okey, yang pertama tidak membawa masuk ke tandas sesuatu yang dimuliakan seperti ayat Al-Quran atau nama-nama Allah. Bila kamu nak pergi berak ke, nak pergi kencing ke, nak masuk jamban ke, jangan sesekali bawa sesuatu ayat Al-Quran. Okey, ataupun nama-nama Allah. Tandas sebab apa? Sebab kita menghormati ayat Quran tersebut adalah ayat yang suci atau nama Allah yang mulia, maka kita janganlah masuk ke tempat-tempat yang kotor tadi. Okey, itu sebabnya. Okey. Okey, yang kedua, membaca doa sebelum masuk ke tandas. Ni tandas Okey. Baca doa sebelum masuk ke tandas. Okey, tahu baca doa? Okey, sekejap lagi ada kot kita baca macam mana kita nak baca doa. Okey, nak masuk tandas tu kena baca doa dulu. Yang ketiga, memakai selipar dan penutup kepala. Okey, ni sunat Masuk dalam tandas, pakai selipar atau penutup kepala. Kalau tandas kita dalam rumah macam mana? Okey, disunatkan selipar. Disunatnya walaupun bilik kamu bersih macam mana ke, sekadar sunat. Kalau tak ada pun tak apa. Tapi disunatkan kalau boleh sediakan satu kasut khas di dalam toilet. Okey. InsyaAllah. Dan menutup kepala. Kalau tutup kepala ni. Okey, letaklah apa-apa. Itu je sunat. Okey. Keempat, melangkah masuk ke dalam tandas dengan kaki kiri. Okey, masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki mana? Kaki kanan. Okey. Okey, habis ada qada hajat. Ada lagi. Yang kelima. Okey, menjaga aurat hingga sampai ke tempat membuang air. Jaga aurat walaupun kamu terberak sangat ke apa ke kan. Okey, janganlah kata apa, angkat kalau pakai kain tu angkat siap-siap dah tak tahan. Okey, jangan. Okey, nak buat walaupun macam tu kena jaga aurat sebelum nak masuk tu kena jaga aurat betul-betul. Okey, dan dia kata sini dan berhati-hati dengan percikan najis. Bila sebut percikan najis ni kalau berak cirit lah. Kalau yang kedua nak terkencing sangat. Okey, jaga benda tersebut. Okey. Okey, yang keenam, tidak menghadap kiblat. Nak berak dan kencing jangan pergi menghadap kiblat pula. Okey, bagi tempat yang tidak berdinding, tempat terbuka sikit. Okey, contohnya kalau kamu terkencing ke apa, kawasan terbuka, contohnya dalam hutan ke sikit kan. Okey, selalunya bila air kita memang tertutup. Okey. Ketujuh, tidak melakukan perkara yang dilarang ketika membuang air seperti bercakap semasa membuang air. Tengah duduk berak tu kamu nak bercakap. Oh ya, jangan sekali ya. Ataupun saja duduk tengah-tengah duduk buang air duduk menyanyi pula. Lepas tu kamu duduk menyanyi. Jangan sekali.
Okey. Lagi orang kata apa pula. Okey, ni adab mah jangan senyap je. Okey. Okey, seterusnya memegang kubur atau dubur dengan tangan kanan. Okey, kamu nak basuh tu, okey, jangan guna tangan kanan. Okey, guna tangan kiri. Okey, sebab apa? Sebab tangan kanan ni banyak kita menggunakan untuk nak makan nasi, benda-benda yang baik kita banyak menggunakan tangan kanan. Kalau benda yang kotor kita akan menggunakan tangan kiri. Boleh kan? Okey, boleh faham tak kau tu? Senang kan? Okey, seterusnya tidak membuang air di tempat yang dilarang. Yang kamu nak terkencing ke, jangan pergi buang air tempat mana? Yang tempat berteduh. Tempat orang dah buat orang elok-elok, kamu pergi kencing kat bawah tu. Jangan sesekali. Okey? Laluan orang ramai, tengah-tengah laluan tersebut kamu kencing kat tengah-tengah tu. Tak boleh. Dalam lubang tanah, kamu masuk hutan ke, kau pergi mana-mana, kamu nampak lubang, kamu kencing dalam lubang tu. Ni jangan sesekali kamu kencing dalam lubang tu. Tak boleh. Okey. Dalam air tenang. Okey, seperti tasik atau kolam renang. Nampak air tenang, tak ada apa-apa, kamu berkencing dalam tu. Tak boleh. Okey, air tenang jangan sesekali. Ni antara tempat-tempat yang tak boleh kita membuang najis. Yang ke-9, berstinja sekurang-kurangnya sekali dan sunat ditambah menjadi 2 atau 3 kali. Okey, kalau basuh tu paling kurang sekali, kalau kau nak kau basuh banyak kali supaya lagi bersih. Okey, tetapi jangan terlalu banyak sangat hingga menyebabkan pembaziran. Okey, sekadar hilang macam kita ajar sebelum istinja, hilang sebelum ni kita akan belajar kan cara menyucikan, hilang bau, warna dan rasa kan. Itu sekurang-kurangnya. Okey, jangan lebih-lebih sangat hingga membazir. 10, membersihkan tandas agar dapat digunakan oleh orang lain. Bila dah selesai, pastikan tempat yang kita guna tadi clear. Tak nampak harta yang kita tinggalkan tadi. Terutama yang tandas awam lah. Okey. Kalau tanah rumah pun sama. Bukan maksudnya tanah rumah boleh awam tak. Sama. Kalau boleh, jangan bagi orang nampak. Kalau kat rumah, kalau boleh orang yang akan masuk selepas tersebut tak nampak. Okay, kalau lepas kita buang air najis, jadi mak kita nak masuk atau adik kita nak masuk, pastikan mereka masuk tu tak nampak najis kita. Faham kan? Okey, itu adab. Okey. Najis kita air kencing ataupun najis lah. Okey, boleh faham kan? Yang ke-11, melangkah keluar dengan kaki kanan dan membaca doa. Okey, kita tengok baca doa masuk tandas. Ni saya tak nampak sikit. Okey. Saya cuba baca. Sama lah ni rasanya. Okey. Doa sebelum masuk ke tandas. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal qaba'is. Okey. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindunganmu daripada gangguan syaitan jantan dan betina. Nampak? Syaitan jantan dan betina. Okey, siapa syaitan jantan dan betina ni? Selalu siapa? Golongan. Satu ni adalah golongan jin lah ni. Dia ada jantan betina ni. Okay. Dia suka. Orang yang jahat dia suka main dalam tandas. Orang yang suka main najis. Sebab tu kita minta Allah ampunkan. Kita minta Allah lindungi kita daripada makhluk-makhluk ini. Okey kan? Okey. Kedua, okey, doa masuk tandas. Ada siapa nak cuba baca tak doa masuk tandas? Saya nak dengar. Siapa nak cuba baca doa masuk tandas? Try. Boleh nampak tak? Kalau dalam buku teks pun ada. Cuba kamu buka buku teks. Siapa boleh baca? Saya Ustaz, saya. Okey, wakil. Alhamdulillah ada juga wakil. Okey, cuba baca doa masuk tandas. Okey. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Okey, bagus. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan daripada Perlindunganmu daripada gangguan syaitan jantan dan syaitan betina. Okey, alhamdulillah. Boleh baca terus lah doa keluar. Okey, try. Boleh kot. Okey, bila kita dah keluar tanda tersebut, kita baca doa ini. Okey, nama ghufranaka. Okey, sekali ya. Ghufranaka alhamdulillah illazi azhaba anni
Aza. Al-aza Anni aza aza wa wa'afani. aza wa afani. Okey. Dengan Okey. mengharapkan Ke keampun keampunanmu. keampunanmu segala puji Keampunanmu. bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah Okey. menghilangkan Okey. penyakit daripada badan dan menyihatkanku. Okey, ha bagus. Tahniah. Alhamdulillah kamu baca. Okey. Siapa kamu nama? Aziz Irfan. Aziz Iqbal. Okey, tahniah. Aziz Okey, Irfan. Irfan. Iqbal. Okey, jadi kamu mana Irfan. kamu Irfan. Irfan? Ya Ustaz. Aziz Okey. Irfan. Okey, Aziz Irfan. Okey, tahniah. Nanti okey, kamu Ustaz akan bagi hadiah kepada kamu. Nanti kau bagi bagi nombor telefon kamu, kamu kita telefon. Nanti saya akan bagi hadiah kepada kamu. Okey. Terima kasih kerana bagi respon kamu menjawab tadi. Memang niat saya pun siapa nak masuk. Kebetulan kamu masuk. Okey, rezeki kamu lah untuk kali ni. Okey, tahniah. Okey, baca lancar. Okey. Habis. Itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Okey. Okey, ada apa sebarang persoalan? Tak ada. Tak ada. Okey. Senang ke susah hari ni? Tajuk ni? Sangat senang hari ni ya. Senang. Okey, kelas hari ni sangat senang. Okey. InsyaAllah kelas kita setakat ni dulu. Okey, nanti Aziz Irfan. Tadi kamu kan? Okey, kebetulan lah Ustaz. saya ni. Sebenarnya saya dah tulis kat sebelah ni. Kebetulan saya kata siapa yang try baca ini, saya akan bagi hadiah. Saya tak cakap lagi. Sekali kamu masuk, rezeki kamu lah. Okey, tahniah. Nanti insyaAllah bila masa tu saya akan buat lagi. Okey, kamu pakai handphone ke komputer ni? Handphone. Okey. Handphone kamu ataupun handphone keluarga kamu, ayah kamu ke mak kamu ke? Mak. Mak. Okey, jadi tak apa, nanti macam mana pun Ustaz akan pakai apa? Top up kan? Ke pakai Ya, line? Ustaz. Okey, nanti bagi Top nombor up. tu. Top up. Okey, bagi nombor telefon, Okey. izin telefon, PM saya akan transfer terus. InsyaAllah rezeki kamu lah. Okey. Tak apa kamu cakap lah kat mak kamu tiba-tiba ada tu kan. Okey. Yang lain pun insyaAllah boleh usaha lagi yang akan datang. Saya akan cuba buat. Kalau rezeki lebih, saya akan bagi lebih lah. Okey. Boleh kan? Okey. Jadi untuk latihan, insyaAllah, nanti saya akan update dalam Google Classroom. Okey. Dalam Google Classroom. Cuma sekarang yang untuk hari ni saya tak masukkan lagi. Nanti saya akan masukkan. Saya tengok okey yang latihan yang lepas okey ada 3 orang yang keluar lagi, saya buka sekejap. Okey ni kelas. Okey saya tengok antara tajuk yang dah letak latihan adalah masyarakat jahiliah ni kan. Okey. Sekarang ada dua soalan okey masyarakat jahiliah dengan ada apa Google Doc. Okey, dalam Google Doc ni saya tengok yang dah hantar betul-betul 3 orang. Dia Wafa, Hazi Kak Amirah, Muhammad Hazi Irfan. Okey, alhamdulillah tahniah yang dah hantar. Okey, saya dah komen sikit dari ni betul jawapan kamu. Okey. Cuma dia Wafa ya, dia hantar dia in tetapi jawapan tak masuk kat saya. Okey, nanti kalau saya buka ni, saya buka file kamu ni masih kosong lah. Sekejap kita tengok je. Tak ada. Okey, mungkin kamu dia tak save ke apa ke menyebabkan kamu terhantar file kosong. Okey. Tapi apa-apa pun saya cakap tahniah sebab kamu dah berusaha untuk menjawab. Nanti saya akan masuk lagi ya. Nanti saya akan update lagi ke dalam Google Classroom ni. Kamu boleh buka, selalulah buka Google Classroom. Kamu nampak update tu, kamu nampak, kamu boleh buat bila masa. Okey. InsyaAllah. Jadi ada apa-apa sekarang? Ada soalan? Ada apa soalan? Tak ada? Tak ada, Ustaz. Tak ada? Okey, kalau tak ada setakat untuk kelas untuk hari ni saya rasa setakat tu dulu. Okey, insya-Allah. Moga apa yang saya ajar hari ni moga kamu mudah faham.
Aku masuk dalam otak kamu dan cuba amalkan. Okey, di dalam kehidupan kamu. Sebab benda yang ajar ni sebenarnya sangat penting. Nampak mudah tetapi dia sangat penting untuk diri kita dan juga untuk kita melakukan ibadat yang wajib setiap hari. Kalau ini kita tak lulus tak lepas, maka secara tak langsung ibadat kita pun akan fail, akan gagal juga tak lepas. Okey ya? Penting tu. Okey, terutama sekali solat. Okey ya? Okey, itu saja daripada saya hari ini. Okey, saya akhiri kelas saya dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.